Ini bermakna kalau kita tengok dalam sesebuah negara yang baguslah, contoh sebuah negara yang maju, okay? Kita tak payah pergi jauh-jauh sangat, kita pergi ke Jepun. Tapi jauh lah juga kan, dekat Jepun sana. Kita tengok sebuah negara yang maju, okay? Dan politiknya pun, sistem politiknya teratur, okay? Kemudian rakyat dia tidak dia pun tidak mempunyai masalah sosial yang tinggi. Kadar jenayahnya rendah. Kemudian dia punya pemimpinnya sangat berwibawa. Okay? Dan kita tengok KDNK dekat Jepun itu tinggi. Okay? Selain daripada itu, dekat negara Jepun, struktur sosialnya seperti ekonominya, pengangkutannya, semuanya bertaraf majulah. Dengan kata lain, ekonomi, politik, sosial, semuanya berkait rapat. Eh, saya ada seorang anak buah, dia buat engineering dekat Jepun. Budak ni pergi lepas SPM sebab dia pelajar Melayu terbaik. Budak student anak saudara saya ni, dia masa dia sekolah rendah, dia sekolah Cina. Lepas tu dia naik tingkatan 1 sampai 5 pun sekolah menengah Cina lah. And then dia dapat tulisan yang baik, jadi pelajar Melayu terbaik dekat negeri Melaka ni. After Form 5, dia ambil sikit kursus. Lepas tu dia pergi sambung belajar dekat Jepun. Budak yang baru dekat dekat kawasan tu, dia seorang je budak Melayu. And then adalah budak daripada Indonesia, 2-3 orang. Bila raya tu sedih lah. Kurus sangat bila balik Malaysia ni sebab makanan tak sama. And then dia baru-baru ni dia sambung master pula dekat Jepun. Tak tahu apa dia nak jadi bila balik Malaysia nantilah, kerja dia apa dan sebagainya tu nanti. Dan dia katakan dekat Jepun, masyarakatnya dah lah hidup aman, harmoni, dan mereka ini sangat mengamalkan etika moral yang tinggi. Tak buang sampah, walaupun duduk dalam kawasan kampung-kampung pun tak buang sampah. Kemudian, tapi biasanya yang dekat kampung-kampung ni pula, kebanyakannya orang tua-tua. Sebab orang muda dia mengejar pembangunan, mengejar kerja dekat kawasan bandar-bandar besar, kota besar. Tapi bila dia orang dia retire je, dia orang balik ke kampung. Ini yang berlaku dekat negara Jepun lah. Kita tengok dekat dalam negara kita pun sama lebih kurang. Bila muda-muda semua duduk bandar, bila dah retire, baru nak balik ke kampung, nak teroka tanah kampung mak ayah. Jadi kita lihat bahawasanya sebuah negara yang mempunyai ekonomi yang baik, sosial yang baik, masyarakat yang harmoni, sistem politik yang teratur, maka pembangunan negara itu akan meningkat menjadi sebuah taraf, menjadi taraf negara yang majulah. Tidak ada masalah pengangguran dan sebagainya. Okey. Strategi memperolehi keharmonian hidup antara etnik dan kestabilan sosial politik. Kekayaan negara perlu diagih dengan saksama agar semua etnik dapat menikmati faedah pembangunan. Yang kedua, dapat mengelakkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Ini adalah satu strategi disebabkan oleh hasil daripada keharmonian dan pembangunan yang maju tu. Contohlah macam kalau kita pergi Singapura, paling tidak pergi ke Singapura, sebuah negara yang majulah di kawasan terdekat dengan Malaysia ni. Masuk je negara Singapura tu, dia dah ada banyak etika peraturan. Kalau pertukaran wang asing juga, kalau dekat Malaysia ni,
RM RM kita dekat sana dah $3. $1 bersamaan dengan RM3, kalau tak silap saya. Dia kali 3. Kali 3. RM9 kita $1 dia. Kalau tak silap saya lah. Eh? Sebab itu orang Singapura kalau dia masuk Malaysia, eh, orang kaya lah. Dia berbelanja lebih lah. Eh. Jadinya kita lihat bahawa sebuah negara yang maju dia kurang ketegangan masyarakat, kurang ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Okey. Walau bagaimanapun kita tengok dalam sejarah negara kita ini, kita sebenarnya dekat Malaysia ini kita tidak terus macam situasi sekarang ni, kita hidup aman, damai, kita tidak tiada ketegangan kaum yang melampau kan. Kalau ada pun ketidakpuasan hati dapat diselesaikan dengan cara yang sangat muhibah lah. Walau bagaimanapun pelajar-pelajar semua, negara kita ini pernahlah berlaku ketirisan dalam ekonomi. Kalau kita lihat dekat dalam negara kita ini, negara kita telah dijajah beratus tahun oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Inggeris. Inggris adalah kuasa yang paling lama menjajah negara kita. British mengamalkan dasar pecah dan perintah. Dia mengamalkan pecah dan perintah ini untuk mengawal masyarakat, dan dia juga inginkan penguasaan politik berjalan secara tersusun. Dan di samping itu, British dapat menguasai ekonomi untuk dibawa ke pelabuhan-pelabuhan seperti Pelabuhan Melaka, Singapura, Pulau Pinang, and then bawa balik hasil bumi di tanah Melayu ini untuk diperdagangkan dalam revolusi perindustrian yang berlaku di Eropah sana. Jadi macam mana nasib masyarakat yang ada di tanah Melayu pada zaman penjajah itu? Masyarakat yang ada ketika itu, mereka telah diasingkan melalui dasar pecah dan perintah. Ini kawasan orang Cina duduk di kawasan Pelombongan, bekerja sebagai buruh-buruh lombong. Namun begitu, disebabkan adanya kawasan Pelombongan ini, lama-kelamaan kawasan ini dia naik taraf menjadi kawasan bandar. Contoh macam dekat Kuala Lumpur sana lah. Okey. Dan apabila ramainya orang-orang Cina yang ada dekat tanah Melayu ni bekerja, akan muncullah orang Cina yang dah lama, mereka akan upgradekan diri mereka, dia jadi peniaga, kemudian jadi pedagang, dan ada dalam kalangan mereka ni menjadi wakil-wakil pula kepada orang Cina, balik ke negara Cina, ambil lagi, membawa masuk orang-orang Cina melalui sistem Kangcu. Kemudian adalah sistem keuangan dekat situ berlaku. Ini semua adalah permulaan-permulaan kepada ekonomi komersial yang berlaku dekat tanah Melayu ini. Okey. Dan ada juga antara orang-orang Cina ini, lama kelamaan dia tak menjadi buruh, dia menjadi peniaga kepada contohlah, kalau saya nak katakan, bila dah ramai orang-orang Cina yang ada dekat tanah Melayu ni, dan mereka ini datang daripada banyak suku kaum, dan mereka mulalah nak ada yang menjadi peniaga, peniaga kedai makan, peniaga kedai runcit,
takkan mereka ni nak duduk bekerja dekat Lombong Biji Timah? Tak. Lama kelamaan mereka ini mula meneroka cabang-cabang perniagaan walaupun kecil-kecilan sebab kaum mereka ni dah mula ramai di tanah Melayu ni, di kawasan-kawasan pelombongan. Dan kawasan-kawasan pelombongan ni pula lama-lama yang saya kata tadi dia muncul sebagai bandar-bandar baru. Ada banyak kemudahan yang dibuat oleh British, terutamanya perbankanan, pengangkutan, kemudian ada insurans. Sebab British datang, dia melabur, syarikat ni melabur banyak dekat dalam sektor pelombongan ni, ada insurans. Dan ini semua adalah peluang-peluang perniagaan bagi orang-orang yang duduk dekat kawasan bandar ni. Okay. Dan lama kelamaan sektor ekonomi ini dipeganglah oleh orang-orang Cina. Dan orang-orang Cina ini kemudian dia berdagang semula dengan orang Inggeris. Dia menawarkan perkhidmatan dalam ekonomi ni. Dan kesannya sebelum kita merdeka lagi telah berlaku jurang ekonomi yang ketara antara kaum. Dan kita tengok pula orang Melayu. Orang Melayu still duduk dekat kawasan kampung. Duduk kawasan kampung yang jauh di sana. Bekerja sebagai petani, bekerja sebagai nelayan, kerja kampung lah. Kemudian mereka ini tidak dapat terdedah pergi ke bandar sebab pada masa itu fahaman orang-orang Melayu kampung ni, dia tak nak anak-anak lelaki dia pergi ke kawasan bandar. Sebab siapa yang nak meneruskan pertanian dekat kampung ni? Sebab lagi satu, anak-anak Melayu muda ni umur 15-16 dah kahwin dah. Kalau mereka pergi ke bandar ni nak kerja apa? Itu yang orang-orang Melayu nenek moyang kita ni fikir. Dan satu lagi, tidak ada pendidikan yang dapat yang boleh digunakan untuk anak-anak Melayu ni pergi ke bandar. Jadi baiklah anak-anak mereka ini duduk dekat kampung, mengerjakan tanah pertanian, kerjakan sawah. Begitu juga dengan orang-orang India. Tapi saya nak beritahu pada awak juga, orang India ni ada banyak juga suku. Tapi kebanyakan mereka ini kerja di kawasan ladang-ladang getah, ladang-ladang ladang-ladang tebu. Dan ada juga dalam kalangan orang-orang India ini yang menjadi kerani, yang pandai cakap Inggeris sikit, dia bekerja dalam sektor pengkeranian kepada British, orang putih ni. Dan ada juga orang-orang India yang diambil untuk bekerja dalam sektor pertahanan, jadi tentera, ada yang jadi tentera Gurkha, ada yang tentera Sing. Dan menjelang kita merdeka itu, dilihat dekat tanah Melayu ini telah wujud masyarakat yang memang benar-benar terpisah dari segi ekonomi pertempatan. Orang Melayu duduklah di kampung, dan mereka ini hidup secara dirilah dan hidup dalam kemiskinan, manakala orang Cina duduk di kawasan bandar telah membina perniagaan, manakala orang India duduk di kawasan estate masih lagi juga hidup dalam kemiskinan. Namun begitu, ada dalam kalangan mereka yang telah berhijrah bekerja dalam pentadbiran British menjadi kerani-kerani dan sebagainya. Dan apabila dan kita lihat bahawasanya ini isu yang berlaku pula pada awal-awal kita merdeka, di mana kalau kita lihat isu kemiskinan itu adalah satu isu yang dominan. Dekat sini diberikan catapai ini pada tahun 1970. Tahun 1957 kita merdeka, sehingga tahun 1970 kita lihat dalam tempoh 13 tahun lepas kita merdeka,
kita tengok isu kemiskinan adalah sangat tinggi kepada orang-orang Melayu. Iaitu 65.9%. Ini menunjukkan bahawa majoriti orang-orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu ini adalah hidup dalam kemiskinan. Manakala orang Cina 27.5% dan orang India 40.2%. Dan balance mereka ini, contoh macam, kenapa orang, kalau awak tanya kenapa orang Cina 27.5% sahaja yang miskin? Sebab bilangan mereka ini. Dan seterusnya, isu hak pemilikan kekayaan, pemilikan harta, pemilikan syarikat-syarikat, di mana orang-orang India telah mempunyai pemilik, dah ada asetnya sebanyak 1.1% selepas merdeka ni. Manakala orang Cina, dia telah membina kekayaan, memiliki harta, aset sebanyak 27.2% dan orang Melayu 2.4% sahaja. Penerusan dasar ekonomi bebas penjajah telah mewujudkan isu ekonomi di kalangan masyarakat pelbagai etnik lah, dan isu kemiskinan ini menjadi semakin rencam dari masa ke masa, dan berlaku juga ketidakseimbangan lah dari segi pemilikan harta kekayaan disebabkan oleh dasar yang telah dibuat oleh British sekian lama, yang macam saya sebutkan tu tadi. Dan kalau awak tengok dekat sini pula, isu ketidakseimbangan ini yang paling ketara dari segi guna tenaga dan pekerjaan. Okay? Kenapa orang Melayu tu miskin? Sebab kita tengok guna tenaga, kalau orang Melayu memanglah terlibat dalam aktiviti pertanian, perhutanan, ternakan dan perikanan. Tahun 1970 orang Melayu ramainya terlibat adalah 67.6%. Ini tahun 1970 selepas kita merdeka. Kalau dalam tempoh sebelum merdeka, zaman penjajahan British, dah tentulah hampir 99% lah mereka terlibat dalam sektor pertanian. Manakala orang-orang Melayu terlibat dalam pelombongan adalah 24.8%. Ini tak ramai lah. Kalau awak tengok dekat sini, orang-orang Cina terlibat dalam aktiviti pelombongan tahun 1970 66.0%. Selain daripada itu, orang-orang Cina juga terlibat dalam pembuatan, dalam pembinaan. Orang Cina telah terlibat dalam elektrik, gas dan air. Kemudian dalam sektor pengangkutan. Jadi, sektor-sektor ini telah diterokai oleh orang-orang Cina, sedikit orang India dan etnik lain. Etnik lain ni pedagang, tentera British, orang-orang Inggeris yang dia nak stay dekat tanah Melayu ni. Dekat Semenanjung Malaysia, walaupun kita dah merdeka, ada dalam kalangan orang-orang putih ni dia nak stay dekat sini. Contoh, mereka terlibat dalam sektor pertanian, perhutanan, ada, tapi dia bukan jadi buruh-buruh. Mereka ini menjadi pedagang lah yang empunya. Contohnya macam Sime Darby, Guthries, syarikat-syarikat yang besar, mereka jadi empunya. Namun begitu, mereka ni tak ramai lah. Kalau awak tengok 0.9%, 0.8%. Okey. Dan ekonomi menjadi satu isu etnik apabila berlaku kemiskinan dan ketidakseimbangan, dan ianya gagal
diatasi oleh kerajaan menjelang kita merdeka lah, dalam tempoh uh, 1957 sampai tahun 1990, tahun 1957 sampai tahun 1970. Dalam tempoh itu ada berlaku rusuhan kaum, pelajar-pelajar, dan ketika itu kerajaan baru sahaja merdeka. Negara baru sahaja merdeka, kerajaan yang membentuk uh, pemerintahan di Tanah Melayu, iaitu Parti Perikatan, yang terdiri daripada UMNO, MCA, MIC. Mereka ini, pemimpin-pemimpin ini baru sahaja menerajui negara, dan ketika itu mereka masih lagi nak merata bagaimana nak membangunkan negara dalam contohnya mereka ni baru saja nak buka pasaran, ekonomi, pembangunan, disebabkan ketika itu um, negara kita ni masih lagi belum terlepas daripada tangan penjajah sepenuhnya. British dia tak lepaskan, okey ni dah merdeka, ambil lah kau negara. Tak. British masih lagi kawal negara kita sebab dia nak dia kawal pertama, dan pemimpin-pemimpin negara kita masih lagi dilatih. Perlu diberi latihan. Bagaimana nak memajukan negara. Dan start daripada itu juga banyak ketirisan dalam ekonomi, dan kita tengok negara kita ni masih lagi ekonomi tidak stabil, diterajui satu-satu kaum. Dan ini telah menyebabkan berlaku perbezaan pendapatan isi rumah. Ni isu yang sangat ketara lah. Perbezaan pendapatan isi rumah. Kemudian berlaku adanya golongan kaya dan miskin. Yang kaya-kaya lah, yang miskin-miskin lah. Yang kaya dia ikut kaum. Jadi tidak seimbang lah. Yang miskin duduk dekat kampung. Okey, kemudian pendapatan golongan bandar dan luar bandar juga ketara. Contoh macam kalau awak pernah tengok cerita Indonesia, sinetron ni. Kalau yang kaya tu kaya sangat. Sampai rumah masuk rumah pakai kasut, pakai slipper. Sebab saya melalui keadaan tu kan, tengok cerita-cerita zaman masa tu awak mesti kecil-kecil lagi. Kalau dah kaya tu kaya sangat, macam tak boleh brain. Masuk dalam rumah sampai atas katil, baring atas katil pun pakai kasut. Ini nak tunjukkan bahawasanya kalau sebuah negara yang ramai, kemudian ada isu kemiskinan, berlaku juga perbezaan pendapatan, ada golongan kaya dan miskin. Perkara-perkara ini menyebabkan keadaan sosial tidak harmoni. Okey. Kemudian kalau pelajar tengok dekat sini. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadual kadar kemiskinan pendapatan. Pendapatan yang tidak yang berbeza. Okey. Pada tahun 1970, selepas 13 tahun kita merdeka ini, kalau awak tengok kadar kemiskinan orang Melayu 64.8% dengan purata pendapatan sebulan orang-orang Melayu adalah RM172. Okey. Ini tambah kan, kemudian bahagikan. Inilah jumlah pendapatan keluarga orang-orang Melayu tahun 1970. Kemungkinan satu bulan ada RM50, ada RM60, ada RM30, sebab mereka ini hidup dalam duduk dekat kampung, kerjakan pertanian, ada-adalah, tak ada-tak adalah, kan? Manakala orang-orang
China tahun 1970, walaupun kadar kemiskinan yang ada adalah hanya 26.0, tapi pendapatan purata mereka ini adalah RM394 sebulan. Salah ketika itu. Ah, sebab kalau tengok tahun 1970 ini, ah, kalau kita beli beras masih lagi 30 sen sekampit. Zaman saya dulu tahun 1980-an, gula-gula seposen tiga biji, seposen 5 biji. Masih lagi rendah. Tapi walaupun rendah, kalau awak tengok kat sini, orang Melayu RM172 tu masih lagi mereka ni hidup dalam kemiskinan lah. Kemungkinan satu isi rumah tu, dia punya bapa dia kerja sebagai nelayan, dapatlah pendapatan RM50 satu bulan. Manakala kalau orang Cina, dia punya pendapatan dia sebeginilah, dan kebanyakan mereka ni dah terlibat dalam sektor ekonomi, dalam sektor perniagaan. Manakala orang India RM304, dan lain-lain ini adalah yang saya sebut tadilah, pegawai-pegawai British yang dia nak settle down dekat Malaysia, terlibat dalam perniagaan perdagangan. Dan orang-orang putih ni selain dia bekerja, selain dia terlibat dalam perniagaan yang saya sebutkan ni tadi, yang ini dalam pertanian, mereka ini juga terlibat dalam perdagangan borong, runcit hotel. Orang putih ni dia dah membina perniagaan sebegini. Kemudian mereka juga telah terlibat dalam syarikat-syarikat keuangan, telah membina syarikat insurans, perkhidmatan perniagaan, telegram, telegraf dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan pendapatan bulanan purata bagi kaum-kaum lain ini adalah RM813 tahun 1970. Okey. Dan ini isu-isu ekonomi ini selepas kita merdeka ini telah menyebabkan berlaku rusuhan kaum tahun 1969 disebabkan ketidakpuasan hati. Walaupun kita dah merdeka, di Tanah Melayu ni sebenarnya Tanah Melayu telah mempunyai warga negara yang sah di sisi perundangan. Namun begitu, disebabkan ekonomi yang tidak seimbang, pendapatan yang tidak sekata, ada golongan kaya, golongan miskin, maka berlaku satu kerusuhan kaum pada tahun 1969 iaitu Mei 13, dan pada ketika ini sebelum tarikh 13 Mei ni, dalam 11-10 Mei telah diadakan satu pilihan raya umum. Dalam pilihan raya umum itu, parti pembangkang iaitu DAP dan gerakan mereka ini telah menang kerusi, manakala parti kerajaan perikatan mereka masih menang majoriti, tapi mereka ni kurang kerusi. Manakala parti pembangkang dia dapat menambah kerusi dalam parlimen. Jadi disebabkan semasa kempen-kempen dalam pilihan raya tersebut telah menyebabkan ada segelintir lah orang-orang daripada parti-parti yang bertanding ini, mereka memainkan isu-isu panas lah, isu-isu sensitif. Nanti kita akan belajar lah apa isu-isu sensitif tu. Tapi salah satunya mereka ini memainkan isu ekonomi, di mana orang-orang Melayu dia tidak berpuas hati lah. Selepas kita merdeka, masih lagi orang Melayu ini hidup dalam kemiskinan. Apa yang kerajaan
masih lagi lambat untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu pada ketika itu. Dan ketika itu pula parti pembangkang mereka mula nak mempunyai persamaan hak. Ini yang terkandung dalam perlembagaan tidak di mereka ni menidakkan apa yang terkandung dalam perlembagaan masa kita nak merdeka dulu. Ini telah menyebabkan ketidakpuasan hati dan berlakulah rusuhan kaum 13 Mei. Ini rusuhan kaum tahu, orang Melayu, Cina, India bergaduh dan berbunuh-bunuhan. Bila rusuhan telah menyebabkan banyak kerusakan harta benda, rusuhan kaum ini berlaku di Kuala Lumpur. Ini kerana pada orang-orang Melayu, orang-orang yang ada di Semenanjung Tanah Melayu ketika itu, tahun 1960-an, mereka ni tak ada hiburan yang macam kita sekarang ni. Mereka ni kalau nak berhibur pergi tengok masuk panggung wayang, sebab itu tahun-tahun ni ada cerita-cerita lama macam kita tengok P. Ramlee dan sebagainya. Tapi masa pilihan raya tahun 1969 ni, mereka telah membuat satu perarakan besar-besaran. Orang-orang Melayu, parti perikatan, mereka telah membuat satu perarakan nak meraihkan kegembiraan masa telah menang dalam pilihan raya, manakala parti pembangkang juga DAP dan gerakan mereka juga buat perarakan sebab nak meraihkan masing-masing punya kegembiraan selepas berjaya dalam pilihan raya ini. Namun begitu, apabila kedua-dua perarakan terutama orang-orang Melayu dan orang Cina ini bertemu di Kampung Baru KL, dan mereka mula ejek-mengejek, maki hamun, dan selain daripada itu, saya kata ketidakpuasan hati masa kempen pilihan raya, antaranya lah dalam pergaduhan tu mula-mula ejek-mengejek. Parti pembangkang kata orang Melayu pergilah balik ke kampung, duduk kampung. Orang ini Malaya kami yang punya. Ini timbul perkara-perkara ini asas-asas punca-punca nak berlaku pergaduhan. Ni sebab mereka ni mula memainkan sentimen perkauman dan akhirnya pertumpahan darah lah. Dan start daripada tu migrant ditubuhkan, sebab bila kata pilihan raya mula baru nak diwujudkan jentera-jentera pentadbiran, siapa yang jadi Perdana Menteri ini, menteri ini nak pegang portfolio apa. Tapi dah berlaku tragedi 13 Mei, migrant ditubuhkan. Dan Tuanku Abdul Rahman yang sepatutnya menjadi Perdana Menteri, terpaksa dia turun. Kemudian Tun Abdul Razak dia naik, dilantik untuk menjadi Perdana Menteri. Tun Abdul Razak ni Datuk Seri Najib punya bapa. Okey. Dan ketika itu bagi pelajar semua, apa yang usaha yang kerajaan buat untuk mententeramkan keadaan masyarakat etnik yang tengah bergaduh ni? Dia buat mageran, kemudian angkatan tentera, polis semua diminta untuk mengawal. Berlaku juga darurat. Orang tidak boleh keluar pukul 7 pagi sampai 7 malam. 7 pagi sampai 7 malam mereka bolehlah keluar dalam tempoh-tempoh beberapa bulan ketika itu. Tapi start 7 malam sampai 7 pagi, orang-orang sekitar Kuala Lumpur ni dia tak boleh keluar. Sebab boleh menyebabkan, sebab kita ni baru berlaku rusuhan kaum. Ada berapa ramai orang-orang yang matilah, kena tetak, kena tikam dan sebagainya. Dan di pihak kerajaan mula merancang satu rancangan jangka panjang
dalam ekonomi yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru, rancangan dasar ekonomi baru ini berlanjutan selama 20 tahun. Ini disebabkan ketidakpuasan hati kan, kerana berlaku jurang ekonomi yang sangat ketara, dan dasar ekonomi baru ini ada dua matlamat, dua objektifnya untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Ini sebab itu yang saya kata ada orang Melayu dan kebanyakan majoriti orang Melayu, orang Cina, India yang hidup dalam kemiskinan. Bila kita merdeka, kemiskinan ini perlu dihapuskan. Tapi dalam tempoh 13 tahun itu jurang masih lagi wujud, dan apabila tragedi 13 Mei ini telah menjadi kayu ukur supaya ekonomi di Tanah Melayu perlu dibuat pembaharuan. Okey. Dan kedua, menyusun semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Menyusun semula masyarakat iaitu nak agih-agihkan orang Melayu ni perlu keluar daripada duduk dekat kampung, pergi terlibat dalam sektor perindustrian dekat kawasan bandar. Keluar daripada kampung, dulu-dulu kerja sebagai petani, keluar pergi terlibat dalam sektor perindustrian, perniagaan, duduk dekat dalam bandar, kemudian terlibat dalam perkhidmatan awam. Ini yang dibuat dalam dasar ekonomi baru. Namun begitu, dasar ekonomi baru ini dia adalah kita kenali sebagai, dia mempunyai matlamat agenda serampang dua mata. Adalah salah satu caranya adalah untuk menyatupadukan semula masyarakat pelbagai etnik yang ada dekat tanah Melayu ni, dan juga permulaan baharu kepada etnik Melayu untuk bergiat dalam perdagangan, perindustrian dan perniagaan. Ini yang dibuat oleh kerajaan supaya masyarakat dekat Tanah Melayu ni, dekat Semenanjung ni dapat hidup sama-sama, bekerja sama-sama. Selain daripada dasar ekonomi baru ini, ada banyak juga dasar-dasar awam yang kerajaan buat, dan dasar-dasar yang diperbaiki, diperhalusi. Contohnya dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan ni penting sebab bermula daripada pendidikan, daripada sekolah ini, ada banyak elemen-elemen etika, peradaban, kemudian ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak-anak generasi muda ni supaya dalam tempoh 20 tahun mereka ini dapat hidup secara harmoni, dapat belajar dengan dapat belajar setinggi yang boleh. Kemudian ada banyak sekolah-sekolah dibina, kemudian peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Dah belajar tinggi-tinggi, ada pula peluang pekerjaan. Ini kalau nak bekerja dalam sektor kerajaan. Kalau tak nak, mereka boleh terlibat dalam perniagaan sebab mereka dah ada ilmu. Dan mereka ini tidak masalah pengangguran dapat diatasi. Okay? Jadi anak-anak orang Melayu, Cina, India, mereka dapat mengecapi dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan. Dan daripada sinilah kita lihat banyak pembangunan dapat direalisasikan selepas tahun 1990. Okey. Ini bagaimana kerajaan nak membasmi kemiskinan. Dia buat dasar ekonomi baru. Ini matlamat dia nak membasmi kemiskinan. Itu je. Tidak. Boleh belajar. Ada banyak bantuan yang kerajaan buat. Antaranya
Dia punya strategi nak modernkan kehidupan rakyat, nak beri peluang, nak luaskan peluang pekerjaan, nak galakkan penyertaan orang-orang di kampung untuk bekerja dalam sektor yang berpotensi tinggi, kemudian nak memajukan lagi daya pengeluaran orang-orang yang duduk dekat kampung ni. Okey? Ini dia punya strategi. Jadi apa yang kerajaan buat? Dia mula menubuhkan Felda bagi tujuan membantu golongan bumi putera. Mereka menubuhkan Felda ni, dia orang-orang yang duduk dekat kampung ni dibagikan tanah, teroka tanah, mereka ada rumah, dia dapat tanah, kemudian dia ada pekerjaan yang tetap lah dalam Felda ni. Kalau Felda tu Felda kelapa sawit, dia ada rumah, dia ada pekerjaan. Kalau duduk kat kampung kerja sebagai petani, adalah, tak adalah makanan. Kalau musim kemarau habislah pertanian, kering, tak boleh berniaga. Itu yang menyebabkan mereka ini tak ada penjanaan pendapatan. Tapi bila kata ada usaha yang dibuat, bantuan yang dibuat oleh kerajaan melalui Felda, kemudian ada MARA, kalau mereka ini nak terlibat dalam perniagaan, mereka dapat bantuan keuangan daripada MARA, nasihat keuangan daripada MARA. Kemudian kalau dah terlibat dalam pertanian, contoh mereka ini mengerjakan sayur, tanam sayur, tanam kacang lah, macam kerja-kerja pertanian ni, ada satu badan agensi yang nak ambil diorang ni punya hasil-hasil tanaman ni pergi pasarkan. Jadi mereka ni tak ada nak pening kepala tanam-tanam sayur dekat mana nak pasarkan. Jadi ada aliran pendapatan dekat situ. Kemudian ada Mardi, penyelidikan pertanian. Ini kalau orang ni dah memang terlibat betul dalam pertanian, jadi mereka ni menjadikan pertanian ni sebagai punca pendapatan. Jadi ada pihak daripada Mardi ni, dia berikan bantuan biji benih yang baik kan, untuk pertanian, untuk nak, contoh macam biji sawi yang baik, biji jagung yang baik kan. Ajarkan pula macam mana nak membuat batas. Kemudian adalah bantuan dalam jentera-jentera untuk mempercepatkan hasil-hasil pertanian dan sebagainya. Ini semua supaya orang-orang yang duduk dekat kawasan kampung dapat bangkit keluar daripada kepompong kemiskinan. Kemudian ada juga yang dibantu melalui RISDA. Kemudian maju ikan, maju ternak. Seterusnya, ini pula untuk menyusun semula masyarakat. Untuk strateginya adalah untuk menambah pemilikan rakyat dalam sektor swasta, membina satu masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan orang-orang bumi putera, supaya orang-orang bumi putera ni, terutama orang Melayu ni, terlibat dalam perniagaan perdagangan yang besar. Okey, dapat membangunkan kawasan-kawasan yang mundur, menjadi kawasan-kawasan perindustrian, menjadi kawasan-kawasan contoh macam bandar-bandar baru, supaya orang-orang kampung mereka ini boleh berhijrah ke kawasan bandar dan mereka ini ada pekerjaan yang tetap, terutama anak-anak muda. Okay. Kemudian menyusun semula masyarakat ini, kerajaan memperluaskan peluang-peluang pelajaran dalam dan luar negeri. Kenapa? Sebab pelajaran ini sangat penting untuk mengubah kehidupan dalam keluarga, dalam masyarakat. Okey, ini antara peningkatan penyusunan semula masyarakat lah. Seterusnya, dalam tempoh 20 tahun
dasar ekonomi baru yang dibuat oleh kerajaan itu ada target. Okey, iaitu targetnya 30/30/40. Maknanya di bawah Akta Penyelarasan Industri, seharusnya matlamat dasar ekonomi baru yang dirangka oleh kerajaan itu dari segi pemilikan kekayaan, pemilikan ekuiti bagi bumi putera dalam tempoh 20 tahun, orang-orang Melayu telah mempunyai dan terlibat dalam perniagaan, dalam perdagangan, dan mereka mempunyai pemilikan kekayaan sebanyak 30%. Okay. Manakala orang bangsa asing adalah 30% juga, dan orang-orang Cina 40% dalam ekuiti dan pemilikan harta ini. Kenapa orang Cina ini 40%? Targetnya sebab orang-orang Cina memang telah mempunyai asas dalam perdagangan. Okey. Ini sasaran dan objektif pada tahun 1970. Okey. Keseluruhan adalah 16.7%. Kalau tahun 1970 49.3, kadar kemiskinan dapat dikurangkan hingga ke 16.7%, iaitu di luar bandar. Kalau di luar bandar, kadar kemiskinan 58.7%. Apabila dalam tempoh 20 tahun, okey, kadar kemiskinan di luar bandar sepatutnya dikurangkan kepada 23%. Manakala dekat bandar, tahun 1970, kadar kemiskinan bandar 21.3%. Tapi menjelang tahun 1990, seharusnya dekat bandar kemiskinan bandar dikurangkan pada kadar 9.1%. Ini pula pemilikan ekuiti yang target dibuat oleh kerajaan 30, 40, 30. Kalau kita tengok dekat sini, tahun 1970, 2.4% sahaja pemilikan kekayaan orang Melayu ni, dan target sasarannya 30% je tahun 1990. Jadi apa yang telah dibuat oleh kerajaan pada dalam tempoh 20 tahun itu, kerajaan memberi peluang kepada semua orang supaya dapat keluar daripada kemiskinan, dapat terlibat dalam perdagangan perniagaan. Makanya pelajar semua selepas tahun 1990, okay, Bank Dunia telah mengiktiraf kejayaan ekonomi Malaysia sebagai salah sebuah keajaiban ekonomi Asia Timur dalam aspek tiga aspek ini, iaitu pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang pesat. Ini bermakna target yang dibuat oleh kerajaan dalam tempoh 20 tahun itu telah berjaya lah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perubahan ekonomi. Kemudian pembangunan manusia, kurangnya masalah pengangguran dan kurangnya kadar kemiskinan juga kita berjaya atasi, dan kualiti hidup masyarakat dekat dalam negara kita ini semakin meningkat. Okey, selepas tahun 1990 kita tengok KDNK Allahu Akbar meningkat. Dia tak adalah meningkat step apa kita nak kata terus sahaja mencapai sasaran, tidak. Sedikit demi sedikit berubah. Baik pelajar, ini kemudian
kita tengok inilah pembangunan negara kita semakin hari semakin bagus, semakin maju. Kita mengecapi banyak pemodenan. Selain daripada itu, ada banyak peluang-peluang pekerjaan pelajar-pelajar semua. Peluang pekerjaan tu bukan sahaja peluang yang kerajaan bagi dalam tempoh 20 tahun yang saya bincangkan tadi, untuk orang-orang dekat Malaysia ini, mereka ini mempunyai pekerjaan. Bila ada pekerjaan, mereka dapat mengurangkan kemiskinan. Kalau duduk dekat bandar, dapatlah kurangkan kemiskinan di bandar. Kalau duduk di kampung, dapatlah hilangkan kemiskinan yang ada dekat kampung ni. Seterusnya, apabila pembangunan bagus, ada banyak peluang pekerjaan, kadar kemiskinan semakin menyusut menurun, maka bagi pelajar semua, kualiti hidup kita juga akan semakin meningkat. Terutamanya kalau kita lihat dekat dalam negara kita ini, sektor kesihatan semakin bagus, semakin maju. Dekat dalam negara kita ini, setiap negeri ada hospital besar dia, hospital awam. Kemudian ada banyak klinik-klinik. Setiap daerah dalam negara kita ada banyak klinik. Kemudian kita ada banyak klinik, pusat-pusat kesihatan yang kecil-kecil ni. Ada tempat-tempat dekat dalam negara kita ni, ada negeri-negeri, ada kawasan-kawasan yang pihak hospital, pihak klinik dia datang masuk kampung untuk buat rawatan. Contoh macam rawatan gigi masa kita sekolah-sekolah dulu kan. 1 tahun ada klinik gigian. Kawasan kita didatang cek gigi budak-budak kecil. Kemudian dia ajar untuk cara nak gosok gigi, cara untuk jaga kesihatan, jaga kebersihan. Ini kita lihat daripada kecil lagi kita terdedah dengan kualiti hidup yang lebih baik lah. Kalau dalam tempoh tahun 1970-an, itu baru start kerajaan nak meningkatkan macam mana nak menjaga kesihatan. Dalam tempoh kita merdeka lagilah sedih. Orang-orang dekat Semenanjung Malaysia ni kalau nak cuci pakaian, duduk dekat sungai, ambil air dekat perigi. Kemudian kalau ada pencemaran, dah sakit kan. Dan kita lihat isu kesihatan ini di mana dekat dalam negara kita perkhidmatan kesihatan kita ini bertaraf sangat baiklah. Contoh kalau macam dekat Melaka ni, sebelum COVID dulu, antara hospital swasta, kita ada hospital swasta juga. Antara hospital swasta yang menjadi kegemaran orang-orang luar, terutamanya orang-orang Indonesia, adalah hospital Mahkota. Mahkota Medical Center dekat Bandar Hilir ni menjadi tumpuan kepada orang-orang daripada Indonesia untuk mendapatkan rawatan. So kita kata hospital dekat dalam negara kita ni hospital yang terbaik lah. Kemudian sistem pendidikan negara kita ni juga dia memberi pendidikan yang sangat berkualiti. Okey. Contohlah saya nak beritahu pada pelajar semua, engineering dekat UTM ni adalah universiti engineering yang berkualiti. Kita menawarkan amali yang tinggi. Awak tak ada belajar teori saja, pergi masuk dekat dalam makmal, masuk dalam bengkel untuk praktis. Bila awak keluar nanti, tidak semestinya lah awak nak bekerja dalam sektor kerajaan. Awak boleh terlibat dalam perniagaan. Kemudian kualiti hidup kita yang semakin meningkat ini kita lihat dari segi pemilikan
perumahan. Ada banyak perumahan yang dibuat oleh kerajaan mengikut kos. Maknanya walau bagaimanapun pelajar-pelajar, kita ni tidak terlepas juga daripada kemiskinan. Walaupun saya cakap tadi ah, kemiskinan berjaya diturunkan, tapi masih ada lagi orang yang hidup dalam kemiskinan. Ada juga orang-orang yang duduk ah, dekat kebun-kebun getah, dia beralaskan apa nama beralaskan kayu, apa tu, lantai buluh ada. Eh, ada juga orang yang duduk di kawasan pendalaman yang tidak dapat mengecapi um, kemudahan yang dibuat oleh kerajaan. Ada. Bukan kata tak ada, ada. Dan inilah saki-baki yang perlu dibantu oleh kerajaan ni. Kemudian pemilikan barang keperluan asas. Kita mudah untuk dapatkan barang-barang keperluan asas. Kemudian penyediaan infrastruktur awam. Semakin hari semakin baiklah pelajar-pelajar semua. Zaman saya dulu tak ada Grab. Sekarang ni ada Grab. Nak pergi mana-mana semua dah ada Grab lah untuk ambil kita. Sebelum COVID dulu mudah kita nak bergerak ke sana kemari. Itu um, kalau dekat bandar, dekat Kuala Lumpur, dekat belakang rumah dia je dah ada LRT. Nak pergi ke LCC naik LRT sahaja, tak payah nak tempuh jam dan sebagainya. Kemudian zaman sekarang ni apabila COVID kita tengok kita banyak kemudahan online. Kita nak makan apa semuanya secara online sahaja, hantar terus depan rumah. Kita kata kualiti hidup kita dah semakin meningkat. Dan disebabkan kita juga masalah peluang pekerjaan kita nak dapatkan kita ada pendapatan. Ini yang menyebabkan kualiti hidup kita semakin hari semakin baik. Okey, ini adalah kesimpulan yang awak boleh bacalah sendiri. Okey, pelajar-pelajar semua, ada tak soalan nak tanya pada kuliah saya ini? Tak ada, madam. Tak ada. Faham ke tidak? Faham. Hidayah Jamil? Hidayah Jamil, awak faham tak? Tak faham. Bagus. Kalau faham tu dah bagus sangat lah. Hai. Kalau tak faham, kita boleh bincang. Tan Lai I. Tang Lai I. Yes, doktor. Faham tak? Tang, you faham tak? Yes, doktor. Saya faham. Okey, bagus. Okey, baik pelajar. Pastikan awak, saya bagi kuliah, saya akan masukkan dekat dalam kuis lah. Kuliah-kuliah saya biasanya saya akan nilai awak dalam kuis dan dalam final exam penilaian akhir. Namun begitu, pelajar jangan lupa untuk menyiapkan assignment. Tajuk saya dah bagi, tajuk tema saya dah bagi, cara yang macam mana awak nak buat saya pun dah terangkan. Bagi pelajar semua, dan awak boleh tengok dekat dalam YouLearn. Okey? So terima kasih semua pelajar. Madam. Saya. Apa maksud jalan jujulan memang akan madam attachkan untuk yang cara nak buat ke atau contoh ke macam mana? Awak dah tengok ke belum? Saya buka minggu lepas, still lagi tak ada saya rasa. Okey, nanti saya semak. Okey, Nanti terima saya kasih, madam. semak. Saya rasa semua saya dah masukkan dekat dalam YouLearn. Saya rasa semua saya dah masukkan dalam YouLearn. Nanti saya semak balik. Sebab saya ni mengajar ada beberapa subjek. Jadinya saya semak balik dekat dalam YouLearn. Adakah awak punya part tu tertinggal ke lagi? Ya? Ada lagi nak tanya?
tak ada. Okey, kalau tak ada, saya tamatkan kuliah saya pada pagi ini. So diharapkan pelajar semua dapat ilmu lah daripada saya ni. So jaga diri baik-baik. Jumpa pada minggu hadapan ya. Okey semua. Assalamualaikum. Okey, bye. Salam.